الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زد وهداية للصالح ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنا نعلم ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الرحمة وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدار. كان dan setengah daripada mungkinat itu segala perkara, segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka telah berlaku padanya tiga mazhab. Dan setengah daripada mungkinat, setengah daripada mungkinat itu, setengah daripada perkara yang mungkin, yang mana harus di atas Allah Ta'ala mengadakan, membuatkan dan meninggalkan buat. Setengah daripadanya segala perbuatan hamba. Semua perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Segala perbuatan hamba. Hamba Allah. Segala perbuatan hamba, yakni hamba Allah, yang melengkapi dengan kataan hamba itu manusia dan binatang-binatang dan juga jin dan juga malaikat. Daripada makhluk Allah Ta'ala yang ada perbuatan. Nak keluar umpama batu, kayu, pokok dan air, kesemuanya itu tidak ada perbuatan. Yang ada perbuatan tu ialah perbuatan, ialah hamba yang dikehendaki dengan hamba di situ ialah manusia, binatang-binatang, jin, malaikat. Itu dimaksud dengan hamba di sini. Bukan tertentu dengan manusia sahaja, tidak. Segala perbuatan hamba, perbuatan itu yang ikhtiariyah. Perbuatan yang ikhtiariyah. Maka telah berlaku, ini berlaku khilaf. Maka telah berlaku, yakni berlaku khilaf. Maka telah berlaku, yakni berlaku khilaf padanya, pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah, padanya, yakni pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah, berlaku khilaf tu tiga mazhab. Berlaku khilaf tu tiga mazhab. Jadi setengah daripada perkara yang mungkin, setengah daripada perkara yang mungkin, yang kita maklum bahawasanya setiap membuatkan mungkin dan tinggalkan buat mungkin itu adalah perkara yang harus pada akal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setengah daripadanya ialah perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Pasal dikaitkan dengan perbuatan itu, dikaitkan dengan kata ikhtiariyah untuk nak keluarkan perbuatan ittirariyah. Jadi perbuatan-perbuatan yang berlaku pada hamba terbahagi kepada dua. Perbuatan-perbuatan yang berlaku pada hamba ialah terbahagi kepada dua bagai.
satunya ialah perbuatan ikhtiariyah, yang keduanya ialah perbuatan ittirariyah. Yang mana perbuatan ittirariyah itu ialah perbuatan yang tidak ada kehendak bagi hamba dan tidak ada tidak ada usaha bagi hamba. Maka perbuatan ittirariyah tu seperti benda yang berlaku pada kita dengan kita tidak kehendak, dengan tidak usaha. Seperti apabila seorang tu dia nak potongkan sesuatu, tiba-tibanya pisau tu terkena jarinya, maka itu adalah perbuatan ittirariyah. Jadi benda-benda yang perbuatan yang berlaku pada kita, hamba, dengan tidak ada kehendak dan tidak ada usaha, itu dikatakan perbuatan ittirariyah. Maka pada perbuatan ittirariyah ini tidak ada khilaf lah pada kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala lah yang melakukan. Tidak ada habuan langsung pada hamba. Sebab kita hamba tidak ada kehendak, tidak ada usaha untuk nak melakukan. Seperti kemalangan dan lain-lain lagi itu dikatakan perbuatan ittirariyah. Maka satu laginya ialah inilah perbuatan ikhtiariyah. Maka ada khilaf pada masalah perbuatan ikhtiariyah ni ada tiga mazhab. Mana dia tiga? Pertama mazhab ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah iaitu bahwasanya tiada bagi hamba perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Maka tiada dikirakan maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu. Seperti barang yang berkatakan dia oleh taifah yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia seperti yang dikatakan dia oleh Mu'tazilah. Mazhab yang pertama ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu bahwasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari, tidak ada bagi hamba tu melainkan yang adanya usaha. Usaha tu dikatakan kasbun, artinya iktisab. Dikatakan usaha tu bahasa Arab katanya kasbun, artinya iktisab. Melainkan usaha jua. Jadi perbuatan ikhtiariyah begini dulu. Jadi masalahnya perbuatan ikhtiariyah dan perbuatan ittirariyah pun sama. Sama di mana semuanya perbuatan kesemuanya ialah perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Sebab kita tilik kepada asal masalahnya, kita belajar di dalam masalah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah perkara yang harus bagi Allah Taala itu ialah membuatkan mungkin atau meninggalkan buat. Seperti kata pada awal-awal tajuk bahasan yang harus dulu. Pada kata dulu dia katanya dan harus bagi Allah memperbuatkan tiap-tiap mungkin dan meninggalkan buat mungkin. Jadi maknanya segala perbuatan itu kesemuanya ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi masalah perbuatan ikhtiariyah yang berlaku pada hamba, perbuatan ikhtiariyah yang berlaku pada hamba ini, maka di sisi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya perbuatan ikhtiariyah ini dibahasa kepada hamba. Boleh nak cakap katanya kita buat itu, kita buat ini. Tetapi dikatakan kita buat itu, buat ini tu sebab tilik kepada kita ada usaha, kita ada pilih nak buat. Kita ada pilih nak buat, ada setuju nak buat. Ada pilih nak buat, ada kehendak nak buat, itu dikatakan ikhtiar. Nak tak nak, kita kalau orang tanya nak ke tak nak makan nasi, kita jawab nak. Maka nak tu maknanya ada pilih, ada ikhtiar, pilih sebelah balik nak. Maka itu panggil ikhtiar. Dan apabila ada ikhtiar, ada pilih nak buat, maka kita usaha. Maka kita usaha untuk nak melakukan perbuatan itu. Maka usaha itulah dikatakan usaha oleh hamba untuk nak jadikan satu perbuatan, itulah dikatakan ta'alluq kudrat bagi hamba. Ta'alluq bagi kudrat bagi hamba, sekadar usaha untuk nak bagi ada saja. Tapi yang mengada, yang melakukan itu ialah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi perbuatan ikhtiariyah yang berlaku pada hambanya tak lepas daripada perbuatan daripada Allah Ta'ala mengadakan, melakukan, menimbulkan. Jadi maknanya taksir, memberi kesan tu ialah Allah, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'alluq kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kitanya sakat mana yang kita, yang ada kat kitanya ialah usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar tu dia datang daripada dia awalnya ialah ikhtiar. Ikhtiar tu maknanya ada pilihan nak buat, ada pilihan nak buat. Ada pilih nak buat, maka itu dikatakan ikhtiar. Selepas pada ikhtiar, maka dia usaha. Usaha untuk nak buat. Untuk nak bagi jadi, untuk nak melakukan mana-mana perbuatan yang dia kehendak, dia ikhtiar nak buat tadi. Maka usaha tu dikatakan, bahasa Arab panggil kasbun. Maka usaha itulah ialah kena kepada ta'alluq kudrat bagi hamba. Ta'alluq kudrat yang baru ialah kudrat hamba. Maka sekadar itu saja. Jadi kita hambanya sekadar usaha, tak boleh nak melakukan. Tak boleh nak bagi jadi, nak bagi laku, nak bagi berjalan perbuatan itu, tak boleh. Sekadar usaha saja. Yang melakukan itu ialah ta'alluq kudrat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kembali kepada asal i'tiqad kitanya bahwasanya segala perbuatan itu, walaupun perbuatan ikhtiariyah hamba sekalipun, yang mengadakan itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka tilik kepada di kita hamba ni ada usaha, ada ikhtiar. Tilik di situlah dibahasakan perbuatan itu kepada kita hamba. Kata kita buat tu, kita buat ni. Dan tilik kepada ada usaha dan ada ikhtiar inilah tersakut balasan di akhirat nanti. Ialah ada dosa, ada pahala. Ada pahala, ada dosa di atas perbuatan hamba. Sekiranya kalau maksiat ada dosa, kalau taat tu ada pahala. Ada pahala dosa tu tilik kepada mana? Tilik kepada ikhtiar kita, tilik pada usaha kita. Tapi yang melaku tu bukan kita. Yang melaku tu bukan kita, hanya ialah ta'alluq kudrat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilik kepada yang melakukan itu ialah kudrat, ta'alluq kudrat Allah Ta'ala, ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat Allah Ta'ala. Maka ta'alluq tanjizi hadis bagi Allah Ta'ala itulah dipanggil kata perbuatan Allah. Jadi
masuklah dalam katanya segala perbuatan adalah perbuatan Allah. Dengan maknanya segala perbuatan Allah, maka kalau tidak pada perbuatan hamba yang ikhtiariah itu ialah Allah lah yang mengada, yang melaku. Jadi kita tidak boleh, kudrat kita tak kuasa sampai mengada tu tak boleh. Kudrat kita berkuasanya ialah usaha saja. Kudrat kita hanya kuasa usaha saja. Yang melaku, yang bagi bergerak, yang bagi jadi begitu, jadi begini. Contohnya kita nak makan masalah. Makan tu ialah jemput makanan, ambil makanan masuk ke mulut. Apabila kita terasa lapar, apabila kita terasa lapar dan makanan dah sudah ada di depan, maka kita pun ada ikhtiar, ada nak makan. Kalau tak nak makan, kita tak usah buatlah perbuatan makan. Kalau tak ada nak, maka kita ada ikhtiar, ada pilih sebelah balik nak makan. Pilih nak makan. Sebab kita dah lapar, makanan dah ada di depan. Maka kita usaha hulurkan tangan untuk nak jemputkan makanan. Kita pun usaha menghulurkan tangan untuk nak jemput makanan. Maka kita usaha sajalah. Yang kitanya kudrat kita guna di mana? Guna pada usaha untuk nak jemputkan makanan. Tapi yang melakukan jemputan itu ialah Allah, kudrat Allah Ta'ala. Ialah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat Allah Ta'ala. Maka yang menggerakkan tangan kita pergi jemputkan makanan itu ialah kudrat Allah Ta'ala. Dan apabila sudah jemput, maka usaha kita pulanya, sudah kita pegang makanan, maka usaha pulanya kudrat kita untuk nak akad makanan kepada mulut. Untuk nak suap lah. Maka kita usaha di situ, maka yang mengakadkan makanan masuk ke mulut tu ialah perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala itulah kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi pendek katanya perbuatan ikhtiariyah yang berlaku pada hamba menyertai oleh dua kudrat. Kudrat kita hamba dan kudrat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrat Allah maklum qadim, kudrat kita maklum baru. Maka di situ menyertai oleh dua kudrat. Ialah kudrat hamba, ialah apa dia? Habuan dia? Usaha. Kudrat Allah, habuan dia ni ialah menimbulkan, melakukan. Itulah mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pendek katanya yang melakukan itu ialah perbuatan Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan. Itu kalau perbuatan ikhtiariyah. Adapun perbuatan ittirariyah yang dikerasi katanya, jadi maknanya benda yang berlaku pada kita dengan tidak ada kehendak kita, dengan tidak ada usaha kita. Seperti seorang tu dia potong daging, masalah tengah-tengah dia potong daging, silapnya pisau tu kena tangan. Jadi pisau tu memotongkan jari dia. Maka memotongkan jari sehingga berdarah itu adalah perbuatan juga. Maka tak ada ikhtiar bagi kita, tidak ada ikhtiar bagi kita hamba, tidak ada usaha. Maklum siapa nak usaha potongkan jari sendiri? Tidak ada usaha bagi kita, tidak ada nak bagi kita. Tidak ada orang nak potong tangan jari sendiri. Dan tidak ada siapa usaha untuk nak berdarahkan jari dia, tidak ada. Jadi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Hanya perbuatan ittirariyah yang berlaku pada kitanya semata-mata ta'alluq daripada ta'alluq kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu dipanggil perbuatan ittirari. Maka perbuatan ittirari ini tidak ada langsung bagi kita usaha dan ikhtiar. Hanya semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah i'tiqad kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tengok dia katanya pertama mazhab yang pertama ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah.
Maka i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni macam mana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyah, bahwasanya tiada bagi hamba perbuatan yang ikhtiariyah, yang ikhtiari. Tiada bagi hamba, ini tiada bagi hamba atas jalan taksir, atas jalan mengadakan. Tiada bagi hamba, tiada bagi hamba, kita tafsir di situ. Tiada bagi hamba, yang atas jalan mengadakan, atas jalan melakukan, tidak ada. Atas jalan mengada, bagi laku, bagi bergerak, bagi timbulkan, bagi mengadakan, bagi lakukan itu tidak ada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari. Melainkan usaha jua. Jadi yang ada di kitanya usaha saja. Usaha untuk nak buatkan mana-mana perbuatan. Jadi sekadar tu saja yang ada di, yang apa dia? Yang jadi perbuatan kita. Maka usaha itulah yang kalau dalam kitab bahasa Arab dia kata panggil makdur. Makdur mana benda yang dikuasai bagi kita. Makdur tu maknanya benda yang dikuasai bagi kita. Yang benda yang dikuasai bagi kitanya ialah usaha. Begitulah. Jadi usaha ni, dia apabila perbuatan tu, jadi maknanya kita usaha menggerakkan tangan. Kalau benda yang berat tu, kita usaha kita kuat sikit. Kalau benda yang biasanya kita usaha kita jadi ringan. Tapi kalau benda yang kita nak buat tu jadi besar, jadi berat kemasalan, jadi susah, maka usaha kita kuatkan usahaan kita untuk nak apa? Nak melakukan. Tengok, maka tafriq dianya, maka tiada dikerasi. Maka tiada dikerasikan dia kan hamba. Tiada dikerasi, mana tiada dipaksai. Kan dia kan hamba pada perbuatan itu, perbuatan ikhtiari. Tidak ada kerasi, tidak ada paksaan. Jadi kita, jadi maknanya tidak ada kerasi itu dengan maknanya kalau kita nak buat, kita usaha. Kalau kita tak nak, kita tak usaha. Begitulah. Jadi maknanya bukan jadi sampai dikerasi, dipaksa kena buat tu, bukan begitu. Jadi terpulang kepada kita. Kita ada ikhtiar, nak, kita usaha. Kalau kita tidak ada ikhtiar, kita tak usaha. Tengok apabila kita kenyang, apabila kita dah kenyang tu, pilih nak makan tu pada masa kita kenyang, tidak ada. Maka tak makan. Maka tak makan, bukan katanya bukan katanya kita dikerasi pada makan, walaupun kenyang sekalipun, bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya kita ni bukan dikerasi. Bukan dipaksai, digagahi pada perbuatan, tidak. Dengan sebab apa dengan sebab apakah dikatakan kita ni tidak ada dikerasi, dipaksai, digagahi pada perbuatan? Sebab kita ada ikhtiar. Ada ikhtiar, ada pilih nak ke tak nak. Jadi mana ada pilihan nak ke tak nak, yang dikatakan ikhtiar itu, ikhtiar itulah jadi kata ikhtiari tu. Maksud ia nisbah pada ikhtiari. Dengan sebab ada ikhtiar di kita nak ke tak nak, maka dengan sebab tilik di situ, maka kita tidak dikerasi. Maka tiada dikerasikan dia kan hamba pada perbuatan. Kalau orang tanya sebab apakah tidak dikerasi, tiada dikerasikan hamba pada perbuatan? Sebabnya kita ada ikhtiar. Sebab pada kita hamba ada ikhtiar. Tengok. Tapi jangan lupalah maksud dengan hamba itu bukan sekadar manusia saja. Jenis makhluk Allah Ta'ala yang ada perbuatan ikhtiari daripada malaikat, jin, manusia, binatang. Tengok.
ada ikhtiari. Kita tengok ayam masalan. Ayam apabila dia lapar, ayam apabila dia tu lapar, maka apabila kita bagi nasi kepada dia, dia ada pilihan. Maka apabila dia nampak nasi itu, dia akan terasa nak makan. Maka dia menuju kepada makan, maka dia usaha nak makan, maka Allah Ta'ala melakukan akan perbuatan makan dia. Jadi maknanya lembu masalan, ni nak cerita katanya hamba tu tak mesti kata manusia. Tak tentu kepada manusia saja. Lembu apabila dia lapar, dia tengok rumput masalan. Dia ada ikhtiar nak makan, ada pilihan dia. Lembu kalau dia kenyang, dia nak tidur, ya tak nak makan dah. Itu maknanya bukan dikerasi, bukan digagahi. Hanya ada dengan sebab ada pada kitanya ada ikhtiar, pilihan. Maka tiada dikerasikan dia kan hamba, tidak dikerasi sebab kita hamba ada ikhtiar pada zahir. Tiada dikerasi pada perbuatan itu. Seperti barang yang berkatakan dia oleh taifah. Seperti ini kembali kepada dikerasi. Seperti misal bagi kembali kepada dikerasi, bukan tiada dikerasi. Jaga-jaga sikit. Seperti ini kembali kepada dikerasikan dia. Bukan kembali pada tiada dikerasi. Tiada dikerasi ni hak kita ahli sunnah. Dikerasi itu seperti itu kembali kepada dikerasi. Kalau bahasa kalau panggilan kaedah dia katanya kembali kepada manfi. Kembali kepada manfi. Adapun kalau tiada tu nafi. Nafi, kalau tiada tu nafi. Dikerasi selepas pada tiada tu tiada nafi. Selepas pada tiada tu manfi dia panggil. Maka dikerasi itu seperti barang kita jaga sikit pada seperti kita tulis katanya dikerasi itu seperti barang. Tafsir gitu. Seperti yakni dikerasi itu seperti barang yang akhir. Seperti barang ini dikerasi itu seperti barang jaga gitu. Dikerasi itu seperti barang yang berkatakan dia kan barang berkatanya beraktikad. Barang yang perkara yang diaktikadkan dia kan barang akan perkara oleh taifah, oleh satu golongan yang dinamakan taifah ini Jabariyah. Jadi maksudnya hamba itu di sisi taifah Jabariyah, taifah terkenal dengan nama Jabariyah. Mereka berkata, mereka beraktikad bahwasanya kita hamba ini dikerasikan. Dengan maknanya kita hamba ini tidak ada ikhtiar pada mana-mana perbuatan. Walaupun makan, jalan, tidur, perbuatan yang kita panggil perbuatan ikhtiariyah sekalipun tidak ada ikhtiar. Hanya hamba itu dikerasi, digagahi. Jadi macam apa dia, kalau nak banding kepada zaman dulu tu ada orang kampung main-main wayang kulit. Orang kampung tu dia ada main apa dia, wayang kulit. Maka yang kita nampak tu itulah seolah kata hamba. Pelakon dia tu lah. Gambaran-gambaran yang buat daripada kulit lembu. Maka kesemuanya dia tidak ada pilihan. Kulit itulah. Kulit yang jadi pelakon dianya, yang kita tengok macam rupa orang tu. Maka dia tidak ada pilihan benda itu.
hanya semuanya daripada tok dalam ke semuanya. Kesemuanya daripada tok dalam. Kalau tok dalam tak menggerakkan tangan dia, dia tak bergerak. Sebab memanglah dia kulit, mana nak ada sifat ikhtiar. Dia kulit, tidak ada hati, tidak adalah ikhtiar. Kalau tok dalam tak gerakkan dia, dia tak bergerak. Kalau tok dalam lepas dia, dia pun diam gitu. Tidak ada apa-apa perbuatan. Jadi maknanya apabila tok dalam tu menggerak, dia barulah dia bergerak. Kalau tok dalam buat berjalan, dia pun berjalan, jadi berjalan. Jadi maknanya kalau tok dalam tidak, jadi maknanya bergerak tangan, dia bercakap, dia apa, semuanya daripada tok dalam ke semuanya. Adakah bagi kulit itu ikhtiar nak cakap, ikhtiar nak buat tu buat ni? Tidak ada. Tu macam itulah dikatakan dikerasi. Jadi maknanya di sisi Taifah Jabariyah, jadi di sisi golongan yang dinamakan Jabariyah ini, hamba dikerasi. Digagahi, maknanya kalau Allah Ta'ala melaku, maka berlakulah perbuatan. Maka sekiranya kalau fardunya Allah Ta'ala melepaskan kita. Melepaskan kita hamba, jadi diam kita, tak jadi nak buat apa. Macam kulit yang pada wayang kulit tadi lah. Macam katanya nak banding tu, Allah macam tok dalam tu. Banding, nak buat bandingan. Kulit yang gambaran manusia tu, itu seolah katanya kita hamba ini. Maka kalau Allah Ta'ala melakukan dia begitu begini, maka berlakulah perbuatan pada hamba begitu begini. Tapi fardunya kalau Allah Ta'ala tidak melakukan apa-apa perbuatan, diamlah dia. Sebab dia tidak ada ikhtiar. Itu mengikut Taifah Jabariyah. Tetapi kita tidak. Kita katanya, kita ahli sunnah kata, kita ahli sunnah berkata, kita ahli sunnah beraktikad bahawasanya hamba tidak dikerasi. Hamba tidak dikerasi pada perbuatan ikhtiariyah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita hamba ada ikhtiar, ada pilih nak, tak nak. Begitu. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia kan perbuatan melulus, memberi kesan. Dan tiada hamba itu ni kita. Kita ahli sunnah. Dan tiada bagi hamba itu menjadikan dia kan perbuatan. Kita tak kuasa nak melakukan perbuatan sendiri. Kita tak kuasa, kudrat kita tak boleh nak menjadikan perbuatan. Maksudnya begitu. Kudrat kita tak boleh, tak kuasa, tak mampu nak menjadikan, nak melakukan mana-mana perbuatan sekalipun tak kuasa. Sebab yang ada pada di kitanya sekadar mana? Sekadar usaha saja. Usaha pada perbuatan saja. Menjadi, melaku, tidak. Tak kuasa. Dengan sebab menjadi dan melaku itu ialah takluk kudrat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena atas itu saja. Jadi maknanya hamba tak kuasa, bukan makdur, bukan kekuasaan hamba menjadikan perbuatan itu, perbuatan ini, bukan kekuasaan hamba. Kekuasaan hamba maknanya bahasa Arab panggil makdur bagi hamba, bukan. Yang dikuasai bagi kitanya ialah usaha. Begitu. Yang dikuasai bagi kitanya ialah usaha, yang melakunya ialah Allah. Sebab tu kita katanya perawat itu dia usaha untuk nak menyembuhkan penyakit. Doktor dia usaha untuk nak menyembuhkan penyakit. Tapi yang menyembuhkan itu ialah Allah. Yang menyembuhkan itu ialah Allah. Katalah yang lain lagi. Jadi tiada bagi hamba itu tiada bagi hamba itu tiada hamba itu yang menjadikan dia, yang melakukan dia, yang meluluskan dia kan perbuatan. Seperti ini pun kembali kepada menjadi. Kembali kepada menjadi. Menjadikan dia tu seperti kita jaga begitu, seperti ini menjadikan perbuatan seperti barang yang
berkata akan dia, berkata dengan mana beriktikad. Berkatakan dia akan barang, akan yang oleh Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dia kata macam mana? Apa dia i'tikad orang Mu'tazilah? Dia katanya manusia, hamba ini ada hamba lah yang menjadikan segala perbuatan dirinya. Jadi maknanya orang Mu'tazilah dia kata macam mana? Dia i'tikad, dia kata ni kita hamba ada ikhtiar, kita hamba ada usaha, lagi pulanya ada boleh melakukan, boleh menjadikan. Jadi maknanya Mu'tazilah dia katanya kita hamba ada pada perbuatan ikhtiari, ada ikhtiar pada kita, ada usaha ke tidak, ada. Sakat tu sama dengan kita. Sakat katanya ada ikhtiar ke tidak di si Mu'tazilah, ada usaha ke tidak pada hamba, ada. Tapi yang dianya lebih pada kita. Apa dia? Bukan sekadar ada usaha, bahkan boleh menjadikan, boleh melakukan dengan sendiri. Maknanya tidak ada, maknanya perbuatan hamba yang ikhtiari di sisi Mu'tazilah tidak ada langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sisi kita ahli sunnahnya, usaha ikhtiar memang daripada kita. Usaha pun daripada kita. Tapi melaku daripada Allah. Melaku tu ialah Allah. Begitu. Sebab tilik kepada kesemua perbuatan tu adalah perbuatan bagi Allah. Kesemua perbuatan tu ialah nisbah melakukan diakan perbuatan tu, mana-mana perbuatan ialah perbuatan bagi Allah. Ta'alluq kudrat yang tanjizi hadis bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Kita di situ, jadi maknanya jadi kita ni duduk di terletak di antara dua kaul, dua taifah, dua golongan ialah golongan Jabariyah dan golongan Mu'tazilah. Jadi Jabariyah dia katanya tidak ada ikhtiar langsung kepada hamba. Tidak ada usaha dan ikhtiar pada hamba. Tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar bagi hamba. Sebab tu dia katanya dikerasi. Hamba ini dikerasi, dipaksai, digagahi. Itu Jabariyah. Jadi tidak ada kosong daripada kita hamba ni, tidak ada. Tidak ada ikhtiar pun tidak ada, usaha pun tidak ada. Apakah lagi menjadi melaku. Jadi kosonglah, tidak ada. Adapun Mu'tazilah pulanya, dia melebihi. Dia melebihi macam mana? Melebihi sehingga dia kata hamba boleh menjadikan kudrat hamba, kuasa boleh menjadikan melakukan perbuatan sendiri. Tidak bersangkutan dengan Allah. Hanya Allah bagi kudrat kepada hamba. Hanya Allah bagi kudrat kepada hamba, maka usaha hamba, ikhtiar hamba, usaha hamba, menjadi melaku hamba. Itu Mu'tazilah. Jadi maknanya Mu'tazilah mereka melebihi. Jabariyah tu mereka mengurangi. Begitulah. Jadi kita kat tengah-tengah. Bukan melebihi macam Mu'tazilah, bukan mengurangi macam Jabariyah. Sebab kita ada usaha, ada ikhtiar. Tidak boleh melaku menjadi. Kita begitu. Jabariyah dia mengurangi sehingga jadi kosong. Mana tidak ada langsung bagi hamba usaha dan ikhtiar, apakah menjadi. Jadi Mu'tazilah mereka melebihi pula. Ada usaha, ada ikhtiar, ada menjadi. Boleh menjadikan perbuatan dengan sendiri. Sekadar Allah, apabila Allah bagi kudrat bagi hamba, bagi tenaga kepada hamba, dia boleh buat apa saja yang dia kehendak. Dia boleh melakukan sendiri. Kudrat hamba boleh melakukan perbuatan diri sendiri. Itu golongan kita ahli sunnah terletak di antara dua golongan. Tengok. Kedua mazhab Jabariyah.
iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Sebab tu dia kata tadi dikerasi seperti kata Mu'taifah dinamakan Jabariyah tadi. Mazhab kedua, mazhab Jabariyah, iaitu tiada bagi hamba, tidak ada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Usaha maknanya tidak ada, ikhtiar pun tidak ada. Bahkan ia majbur. Sebab tu panggil Jabariyah, majbur. Sebab bahkan ia hamba majbur. Ini di sisi Jabariyah. Bahkan ia hamba majbur. Apa makna majbur? Ni artinya dikerasikan, digagahi, dipaksakan, dikerasikan seperti satu bulu. Nak bandingnya, tapi saya yang buat banding tadi tu ialah kulit pada wayang kulit tu. Seperti bulu, bulu ayam ke, ataunya kapas ke masalan, yang tergantung pada hawa, pada udara, pada angin. Jadi seperti bulu, benda-benda dikandaki dengan bulu di sini, benda yang ringan. Dikandaki dengan bulu ini benda yang ringan. Kapas pun samalah. Seperti bulu yang tergantung pada hawa, pada angin, pada udara. Ditiupkan dia kan bulu itu oleh angin, betapa dikandakinya kandaki angin. Jadi macam hamba ni, macam bulu tadi, dia letak kat padang tu. Apabila kita letak bulu kat padang tu, tengok bulu ada kandak ke, nak naik ke atas, nak turun ke bawah, nak pergi ke sana, kiri kanan ke semua, tidak. Jadi macam hamba tu begitulah. Macam diri bulu tadi itulah. Jadi maknanya tidak ada usaha, tidak ada pilihan. Kita tengok pokok-pokok. Pokok-pokok tu apabila dipuput oleh angin, dia sengit ke sana, sini. Ratin dia, ratin-ratin bagi pokok tu, dia sengit ke sana, sengit ke sini. Kita tahulah katanya benda ni bukan ada hati. Benda ni bukan ada sifat kandak. Nampak dia bergerak begitu, bergerak begini, bukan kandak dia. Nak bandingnya begitulah. Seperti bulu, seperti kapas, dan apa-apa benda sajalah. Kita tengok dia menghadap ke sana, menghadap ke sini, sekejap naik ke atas, sekejap turun ke bawah. Apabila dimain-main, dipuputkan dia oleh angin. Kalau kita tak kata bulu tu ada usaha, ada ikhtiar, ada usaha, ada pilih, ada usaha nak pergi ke sana, nak mari ke sini, tidak ada. Sebab apa? Sebab bulu tu tidak ada hati. Tak boleh nak katalah tidak ada iradat, tidak ada kudrat. Jadi hamba tu macam bulu tadi. Nak bagi nampak laginya ialah seperti wayang kulit itulah. Kulit pada wayang kulit itulah. Itu dimajbur, dikerasi oleh tok dalam. Dikerasi oleh tok dalam. Sampai masanya tok dalam simpan masuk beg. Sudah melakukan wayang dia, tok dalam simpankan benda itu masuk dalam beg. Kalau tidak ada langsung usaha dan ikhtiar. Itu mazhab Jabariyah. Jadi maknanya di sisi Jabariyah hamba tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Hanya hamba itu majbur, jabrun dikerasi. Sebab tu panggil pada dianya Jabariyah. Ketiga, mazhab Mu'tazilah. Mazhab yang ketiganya ialah mazhab Mu'tazilah, iaitu mazhab Mu'tazilah bahawasa hamba itu menjadikan segala, menjadi maknanya melulus segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, menjadi itu dengan kudrat yang dijadikan diakan kudrat oleh Allah Ta'ala pada dirinya, diri hamba. Jadi maknanya di sisi Mu'tazilah, yang kita Mu'tazilah, dia kalau dia katanya kita ni tak lepas daripada Allah. Tak lepas daripada Allah, tak lepas di sudut mana?
nak ada kudrat pada kita, nak ada kekuatan, ada tenaga pada kitanya untuk nak buat tu, nak buat ni, terhenti daripada Allah Ta'ala bagi. Terhenti daripada Allah Ta'ala menjadikan kudrat bagi ada kudrat pada diri kita. Maka apabila di situlah tepat katanya hamba tak boleh lepas daripada Allah. Di sisi Mu'tazilah. Tepat katanya hamba tak boleh lepas daripada Allah. Hamba berhajat pada Allah. Maka di mana tempat dianya? Ialah di sisi mana? Pada tentang katanya kudrat hamba tak boleh nak ada kudrat, tak dapat kudrat, malaikat Allah Ta'ala menjadikan kudrat pada diri hamba. Situ tepat tak lepas hamba daripada Allah. Apabila hamba tu dah dibagikan kudrat, bagi tenaga, maka dialah usaha, dialah ikhtiar, dialah yang menjadi. Jadi menjadi melakukan begitu begini lepas daripada Allah. Gitu. Jadi kita ahli sunnah, katanya semua kita tak lepas daripada Allah. Tak lepas di mana? Semua perbuatan kita dilakukan oleh Allah. Kita di situ. Maka adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Macam kata tadi. Pertengahan, jadi maknanya tidak tidak jadi melebihi macam Mu'tazilah, tak jadi mengurangi macam Jabariyah. Sebab Jabariyah tu kosong, bagi hamba kosong. Hamba dipaksai, dikerasi, dijabrun, dimajburkan hamba. Tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, apakah nak menjadikan perbuatan sendiri, tidak ada langsung. Jabariyah, dia kosongkan, dia mengurang. Mu'tazilah dia melebihi, sampai ke sehingga dia kata hamba boleh menjadikan segala perbuatan diri. Maka kita ahli sunnah pertengahan, tidak melebihi macam Mu'tazilah, tidak mengurangi macam Jabariyah. Itu makna kata pertengahan. Maka nak bandingnya ahli sunnah ni ialah i'tikad yang betul. Nak bandingnya dia i'tikad mereka ahli sunnah ialah i'tikad yang pertengahan di antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Jabariyah salah, Mu'tazilah pun salah. Jabariyah salah, Mu'tazilah pun salah. Yang kita ahli sunnahnya yang betul. Maka nak banding dia kata dan seolah-olah dikeluarkan di antara darah dan tahi. Hal keadaannya laban yang bersih. Jadi makanan yang kita makan setiap-tiap hari itu jadi darah, diproses untuk jadi darah. Tapi lebih pada proses tu yang tak diguna itu diubah jadi tahi. Malah cakap tu. Maka di antara darah dan tahi itu dikeluarkan laban yang bersih, yakni susu. Jadi maknanya tahi najis, darah pun najis. Tu nak katanya tahi dan darah tu macam Mu'tazilah dengan Jabariyah lah. Sebab Jabariyah salah, Mu'tazilah pun salah. Jadi yang betulnya kita yang sederhana, yang pertengahan. Maka daripada makanan, seolah katanya kalau nak banding makanan yang diproses jadi susu. Jadi laban, jadi susu yang bersih, yang suci, bukan najis macam darah dan tahi. Begitulah. Jadi mana nak cerita katanya kita ni pertengahan. Bukan salah macam Jabariyah, bukan salah daripada itu seperti Mu'tazilah. Jadi kita tidak melebihi, tidak mengurangi. Macam susu. Susu yang ada pada dada ibu tu dah. Itu pertengahan di antara darah dan tahi. Daripada makanan, tahi pun daripada makanan, darah pun daripada makanan, laban, susu pun daripada makanan. Itu bandingan dianya. Itulah. Kita akhir di situ. Kemudian katanya dan wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara.
InsyaAllah minggu depan kita masuk bahagian Rasul pun. Perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus pada Rasul. Bahagian yang kedua. Bahagian pertama itu ialah bahagian uluhiyat ketuhanan. Bahagian yang keduanya ialah bahagian ar-risalah bersangkutan dengan Nabi dan Rasul. Lepas tu bahagian yang ketiganya ialah al-ghaib. Seperti syurga dan neraka dan sebagainya. Maka kita akhir di situ dan wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam, alhamdulillahi rabbil alamin.